maka kali yang ketiga dia tanam juga, timbul juga di tempat yang sama. Maka disebabkan dia memegang juga arahan daripada malaikat, dengan sebab dia pun tak tahu bahasa apa, maka dia pun berlalu pergi. Jalan-jalan dia nampak bukit. Bila dia nampak bukit, dia ingat pesanan yang kedua. Bila kamu jumpa, makan. Dia duk fikir ke mana nak makan bukit. Tapi disebabkan mengikut wahyu daripada Allah, maka dia pun nak pi makan bukit itulah. Bila dia pi makin dekat dengan bukit, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, sampailah jadi sebuku roti. Jadi dia pun ambil roti tu, dia ambil makan. Kemudian dia jalan sampai dia nampak seekor burung helang tengah duk ligan burung pipik, burung kecil duk ligan ni. Jadi bila duk ligan tu, dia pun burung kecil tu mai kat dia. Jadi dia ambil burung kecil tadi ni, dia pegang. Sebab pesanan yang ketiga, tolong dan jangan hampakan. Bila kamu jumpa, kamu kena tolong dan jangan hampakan. Jadi dia selamatkan burung kecil tu. Bila dia selamatkan burung kecil tu, burung elang duk terbang, tunjuk kata dia nak makan burung kecil tu. Tapi disebabkan pesanan yang kedua daripada yang ketiga tadi ni, tolong dan jangan hampakan. Jadi takkan dia nak bagi juga bagi makan burung kecil tu, maka dia tak boleh nak bagi makan burung kecil tu. Dia kerat daging dekat paha dia, dia ambil, dia bagi burung elang tu makan. Nampak? Kemudian dia pun selesai daripada peristiwa yang berlaku tadi, dia pun balik ke rumah mencari-cari untuk bertemu dengan malaikat yang berikan pesanan kepada dia. Sebab dia nak penjelasan. Pasal apa? Benda pertama jumpa kena tanam, benda kedua jumpa kena makan, benda ketiga jumpa kena tolong dan jangan hampakan. Jadi malaikat tu pun sampaikan kepada dia apakah moral ataupun value daripada perkara yang kita sebut, perkara yang berlaku kepada dia. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan mangkuk emas yang dia jumpa, dia tanam. Mangkuk emas tu seperti mana kebaikan. Bila mana seseorang melakukan kebaikan, sejauh mana dia cuba menyembunyikan kebaikan tersebut, suatu hari nanti Allah Ta'ala akan zahirkan juga. Nampak? Ini tanda amal orang yang melakukan suatu amalan tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dia cuba buat sorak juga, timbul. Buat sorak, timbul. Buat sorak, timbul. Dalil kata orang yang buat kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun dia mati suatu hari nanti, orang tak tahu masa dia hidup dia buat apa. Bila dia mati, Allah Ta'ala zahirkan kebaikan dia. Cuba tengok apa ramai orang yang kita tak sangka. Tengok-tengok dia mati, orang cerita kebaikan dia. Kan? Abang boceh, orang cerita pasal kebaikan dia. Kita pun heran, loh, betul ke? Nampak macam tu artis. Rupanya dia banyak salurkan kewangan dia tu pada anak yatim, pada pusat tahfiz. Waktu hidup orang tahu tak? Orang tak tahu. Nampak? Kebaikan kita cuba sembunyikan, nanti Allah Ta'ala zahirkan juga. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan perkara yang kedua. Bila kamu jumpa, kamu kena makan. Jadi bukit tadi ni macam masalah. Macam masalah. Masalah bila duduk depan kita, jangan lari. Cuba hadap masalah tu. Cuba usaha hadapi masalah tu. Sebab apa? Sebab di akhirnya akan ada kemanisan. Kemanisan apa? Sebuku roti yang kita dapat makan tersebut. Mula kita nampak mustahil bukit ni kita nak makan. Mustahil tak? Mustahil. Tapi bila mana kita cuba usahakan dengan apa yang kita percaya janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Kan? La tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami bebankan seseorang melainkan kita, Allah Ta'ala tahu dia mampu menghadapi perkara tersebut. Jadi usaha juga untuk selesaikan masalah, bukan lari daripada masalah. Kenapa? Di akhirnya akan ada hikmah yang manis dia akan terima. Yang kedua, yang ketiganya kata malaikat, bila kamu jumpa kamu kena tolong dan jangan hampakan. Maka di sini kata malaikat, ini peringatan yang ketiga. Sesiapa pun yang datang kepada kamu minta tolong, wa imma dia itu adalah kawan kamu, wa imma dia itu adalah musuh kamu, bantu. Kenapa? Kerana itu tuntutan. Kita ni nak bantu bukan pada orang yang baik dengan kita ya. Orang yang kita tak suka pun kita kena bantu kalau dia berhajat dengan kita. Maka di sini memberikan pertolongan kepada kaum
kepada manusia itu suatu tuntutan. Kita tetap tidak bersetuju sekira mana penindasan itu berlaku kepada orang Islam. Sesekali kita tidak bersetuju. Pun begitu kalau kata penindasan itu berlaku kepada orang bukan Islam, pun kita tak bersetuju. Kenapa? Hak kita manusia dengan manusia bukan untuk ditindas dan menindas. Nampak? Jadi itu adalah moral daripada apa yang cuba disampaikan oleh malaikat kepada seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Maka ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, 3 pesanan itu nampak ringkas, tapi value dia sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Jadi insya-Allah kita akan terus masuk pada perbahasan kita. Faham tak hadis tadi ni? Tak? Saja-saja nak pergi kerap daging kat paha, fikir banyak kali kita pun. Kan? Biar burung tu kita bagi hak kecil tu tak apa lagi pada duk bagi paha kita. Tapi ini arahan wahyu daripada Allah. Semua itu adalah hikmah. Dan kalau kita tengok daripada zahir hadis tersebut, kita nampak yang mana Nabi Allah ni bila mana dengar arahan pada Allah, dia tak kira dah arahan yang lain. Dia akan fokus itu arahan daripada Allah. Nampak? Kita pun macam itulah. Pun begitu, kalau ada di kalangan kita yang berasa lelah, letih dengan tanggungjawab kita, amanah kita untuk buat ibadat, selagi mana ianya ada teras, selagi mana ianya ada kebaikan untuk diri kita, selagi mana kita tak tahu apa hikmah yang akan menanti kita, buat. Tak? Kita semayang kadang kita tak tahu secara sungguh. Sungguhkah sembahyang ni hasil dia besar? Sungguhkah puasa ni hasil dia besar? Sungguhkah sedekah ni hasil dia besar? Kita tak tahu. Tapi yang kita akan tahu bila mana kita sedar. Sebab tu ulama berikan satu pepatah. Orang yang hidup ketika mana hati dia mati, dia takkan hidup lagi. Kenapa? Selagi mana dia tak mati. Bila mana dia mati, jasadnya hidup, waktu tu baru hati dia hidup. Jasad dia mati, baru waktu tu hati dia hidup. Yang kita nak atas dunia, hati kita hidup, dalam kubur pun hati kita hidup. Kita tak mau atas dunia hati kita mati, bila mana kita duduk di dalam kubur, waktu tu baru hati kita hidup. Sebut hati hidup maknanya baru dia sedar. Oh, rupanya apa yang dia buat atas dunia ni salah. Nampak? Kenapa Allah Ta'ala telah mematikan hati dia? Khair. Sambung pada perbahasan kitab kita Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada muka surat yang ke-29 dalam tajuk yang sama, masih dalam tajuk yang sama berkaitan dengan sakaratul maut di sisi orang yang lalai. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak tanya ibu ayah semua, baca 2 kali ya? Baca kali kedua tak? Bila kita dah baca sebelum ni, kita ulang balik tak? Ada yang baca Alhamdulillah. Cuba baca sekali lagi. Dia kali nama kita baca tu dia tak mazauk. Zauk tu dia tak mari. Kita kena baca sekali lagi. Semua boleh faham bahasa Melayu tak? Baca sekali lagi. Masa tu dia akan mazauk. Dia akan termenung. Dia akan berhenti lama. Sebelum ni dengar ustaz baca dan ustaz bagi penerangan. Kali ni kita sendiri baca dengan penerangan yang pernah sampai dalam kepala kita. Bila kita baca sekali lagi, waktu tu dia mazauk. Dia main rasa takut tau. Dia main jadi macam sempit dada. Sempit dada dia jadi macam takut. Macam mana tak tahu nak cerita orang. Tapi jadi sempit dada. Jadi aduh. Macam mana kita nanti. Dia fikir. Tak percaya balik sekali cuba tengok. Cari waktu yang sesuai. Buku-buku macam ni saya cadangkan baca lepas asar. Baca lepas asar. Buku tentang kesedaran ni banyak baca lepas asar. InsyaAllah Tuhan akan hadirkan sesuatu sampai kita berasa takut dengan mati. Bila kita berasa takut dengan mati, waktu tu kita akan fikir dunia ni tak ada apa dah kat tangan kita ni. Selagi mana ada duit kat tangan, gitu kita nak bagi ke orang. Lagi mana ada harta kat kita, lagi tu kita nak sebab, kita nak bagi siap-siap. Pasal apa? Kita tak mau tanggung. Tak mau tanggung beban yang berat ketika mana dipersoalkan oleh Allah. Khair. Sambung pada muka surat 29 ketika Nu'man bin Al-Munzir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita masih dalam perbincangan apakah perkara yang dituntut kepada kita sebelum sakaratul maut menghampiri kita. Ingat tak? Kita masih dalam perbincangan tu.
Maknanya apa yang dituntut bagi kita untuk kita laksanakan sebelum daripada kita bertemu dengan sakaratul maut. Jadi kita tengok atas sikit. Pertama, dia kata apa? Hendaklah kita sentiasa mengingat kematian sepanjang pagi dan petang hari. Maknanya sentiasa dalam kepala kita ni kena ingat mati ya. Kena ingat mati. Di setiap saat-saat dalam kehidupan kita tu kita kena berasa malaikat Israel sentiasa menziarahi kita. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, setiap hari malaikat Israel akan ziarah kita sehari 70 kali. 70 kali. Waktu apa kita buat kita tak tahu. Kalau time tu kita tengah masak sampai ikan bilih, pedih mata malaikat duk tengok. Kalau waktu tu kita mandi tak pakai pakaian, malu malaikat dengan kita. Tengok waktu tu kita buat apa? Kita tak tahu 70 kali. Ulama biasa buat 24 jam ada berapa minit? Dalam 70 minit dalam jam tu bahagi dengan 70. Lebih kurangnya setiap 20 berapa minit dah malaikat akan main tengok kita. Setiap 20 berapa minit saya tak ingat lah. Malaikat akan main jenguk kita. Kalau 70 kali 20 kan belah-belah saya pun tak ingat dah. Jadi cuba kira tengok lah. Setiap 20 minit malaikat akan main jenguk kita. Kalau 70 kali setiap hari. Ni 20 minit pertama dia main tengok, duk mengaji alhamdulillah. 20 minit kedua, duk mengaji lagi alhamdulillah. 20 minit ketiga, duk mengaji lagi alhamdulillah. Pasal sejam. 20 minit yang keempat tengah duk sembang kutuk. Tak jadi malaikat kata baru nak kekalkan momentum nak tulis kebaikan. Malaikat rotik abang kat malaikat atik tugas hang pula. Tadi malaikat rotik duk tulis kebaikan kita. Malaikat atik kata ni tak ada kerja pagi ni tak ada kerja boleh rehat lama. Sejam dah rehat. Malaikat rotik kata tak ada masa. Lepas 20 minit catik pula. Nampak? Jadi kita kena beringat sentiasa diperhatikan oleh malaikat Allah. Khair. Ketika Nu'man bin Al-Munzir makan angin di sebuah taman, dia berkata kepada Adi bin Zaid, seorang penyair daripada kalangan jahiliah yang terkenal dan bijak. Wahai Adi bin Zaid, apakah yang dikatakan pokok ini? Nampak? Apakah yang dikatakan pokok ini? Maka dia menjawab, pokok ini berkata, Rubba raqbin qad anakhu hawlana. Itu dia. Betapa ramai orang yang singgah di sekelilingku. Ini air bersih mereka campurkan dengan khamar. Mereka terlena dengan tipu daya zaman. Akibatnya kini mereka telah binasa dan menuju alam kubur. Pokok menjadi saksi bisu kepada perilaku orang-orang yang melalaikan dirinya pada jalan yang boleh membawa kemurkaan Allah. Sebab tu kita kena ingat, makhluk-makhluk ni dia akan jadi saksi bisu kita. Kita buat baik di bawah dia, maka dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita buat buruk di hadapan dia, maka dia akan menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah. Wahai Allah, ni pemuda ni sungguh dia telah melakukan maksiat ketika mana dia sedang berteduh di bawahku. Orang tengok daripada jauh zahir dia macam dia baca Quran sebab mulut terkumat kami. Oh, alim, masya-Allah. Rupanya hak dia duk tengok tu anak dara duk gelek. Hak kami duk nampak terkumat kami tu kami duk ingat zikir, rupanya menyanyi dandut. Kita tak tahu zahir. Nampak? Jadi malaikat yang tolong cerita ke Allah. Ni, hak ni pemohong besar ni. Nampak pakai serban besar tu sama dengan mohong dia. Tudung labuh dia tu sama dengan penipu dia. Khair. Masya-Allah, tabarakallah wal a'yadu billah berlaku pada tempat kita. Amin. Baik, mendengar perkataan Adi bin Zaid ini, Nu'man bin Al-Munzir terus melemparkan khamar yang ada di tangannya lalu menangis. Nampak? Seolah-olah Nu'man bin Al-Munzir dia ni peminum arak, dan secara jelas je memang seorang sahabat Nabi dulu ni Nabi ada seorang sahabat nama Nu'man. Nu'man la'ala sawab lah, mungkin Nu'man Al-Munzir ni nama dia. Saya tak pasti nama sahabat ni belakang dia nama apa, tapi kita tahu nama Nu'man ni.
Hak Nabi hak suka melawak dengan Nabi SAW tu kan. Jadi Nu'man ni di antara habit dia suka minum arak. Habit dia suka minum arak. Nampak? Dan dia banyak mengadu tentang kesalahan dia minum arak kepada Nabi SAW. Sampai Nabi satu masa ni Nabi dah tak mau dah tibai dia. Letih dah Nabi tibai dia. Setiap hari ni dia pergi habaq Nabi, wahai Rasulullah, saya minum arak lagi. Nabi pun tibai dia. Esok tu dia berhenti, ya Izzah. Lusa dia minum arak balik. Sayyidina Nu'man ni. Tapi pun begitu, kata Nabi SAW, dia ni di kalangan orang yang aku kasih kepada dia. Pasal dia masih ingat kepada Allah Ta'ala untuk melakukan taubat. Nampak? Tapi kita jangan buat macam tu pula. Buat dosa, esok buat pahala balik. Buat dosa, esok buat pahala balik. Tu pasal mujuk dia duduk zaman Nabi. Nampak? Kalau kita tak duduk zaman Nabi, kita tak tahu nak minta ampun ni Tuhan terima ke tak. Nampak tak? Baik, khair. Farafa al-khamru wa akhadha yabki. Bila mana dia dengar kata Adi bin Zaid tadi ni, terus dia menangis. Pasal apa? Pasal dia menyesal arak yang dia minum. Oleh yang demikian, ketiga-tiga perkara berikut ini harus sentiasa wujud. Iaitu yang pertamanya, pertama sekali adalah mengingati kematian. Sehingga kamu berasa pening kerana sentiasa mengingatnya. Nampak? Ingat mati sampai berasa pening. Payah. Payah nak ingat mati sampai pening. Kita ni selalu ingat suatu ni, kalau pening ni ingat bab dunia kan. Nampak? Selesai benda-benda ni. Dia kita fikir bab dunia yang pening, fikir bab mati nak pening ni payah. Tak? Memang susah nak fikir bab mati. Nampak? Ini merupakan kesimpulan daripada bahagian pertama seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini. Ahli sejarah menceritakan bahawa seorang yang bernama Maimun bin Mahran, kalau tidak silap saya, Maimun bin Mahran ni orang yang selalu baca Quran. Seorang ahli ibadah yang zuhud lagi alim, telah menggali kuburan di dalam rumahnya sendiri. Setiap malam dia masuk ke dalam kubur yang buatannya itu untuk membaca Al-Quran sambil menangis. Selepas itu dia keluar dan berkata kepada dirinya sendiri, inilah Maimun, kamu telah kembali lagi ke dunia. Oleh sebab itu perbanyakkanlah dan segeralah beramal soleh. Baru bijak. Dia gali kubur dalam rumah dia. Setiap kali dia masuk dalam kubur, dia baca Quran sampai menangis. Bila mana dia keluar daripada kubur, dia kata apa? Maimun, lah dah kembali atas dunia. Buat amal soleh sebelum masuk lagi dalam kubur. Memang amalan ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama yang hidup pada zaman dahulu, ulama sufi, di antara yang saya ingat ialah Sayyidatina Nafisah. Kalau pernah pergi Mesir, pernah ziarah makam Sayyidah Nafisah binti Hasanul Anwar. Dia ni seorang ulama wanita ahli sufi yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia gali kubur dia sendiri, dia duduk dalam kubur. Dikatakan ulama dia khatam Quran di dalam tempat tersebut hampir 60,000 kali. Nampak? Duduk dalam kubur sendiri, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Zaman lah kita banyak duduk atas kosen tengok TV. Tak? Pasal apa? Pasal zaman kerja dulu tak dan tengok TV. Lah baru nak jadi sempat tengok TV. Tapi ulama terdahulu, Masya Allah tabarakallah, di akhir-akhir kehidupan mereka, mereka gali kubur mereka sendiri. Duduk dalam tu semata-mata untuk ingatkan diri, wahai Amir, ni tempat hang nanti ni. Sempit tak? Sempit. Bila naik atas kubur, duduk atas bumi, duduk atas dunia, lah hang dah duduk atas dunia, maka lakukan amal yang soleh. Ni kita baru baca kali pertama ni. Balik rumah lagi baca kali kedua. Cuba bayang hang tengok. Tapi janganlah duk buat pasal pergi korek kubur dalam rumah. Marah Ustaz Jufri nanti. Kan? Masuk terjun nak main darah kita, terjun dalam kubur kita dulu. Kan? Kita buah kapek nak sembunyi pada dia. Kawan masuk nak main check, buat spot check. Dia masuk dalam kubur tu dulu banyak. Jadi beringat sungguhlah. Baik. Ada juga sebahagian ulama yang menyediakan kain kafan untuk dirinya di dalam rumahnya, sehingga setiap hari dia dapat melihatnya dan selalu mengingat kematiannya. Ini saya teringat pada suatu orang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia beli satu jubah baru, jubah putih baru. Dia serika jubah putih tu siap-siap, dan dia sidai dekat tempat yang selalu dia masuk bilik, dia akan nampak jubah tu dulu.
Jadi anak-anak dia ni selalu tanya, abah, kenapa abah tak pakai jubah tu, abah duduk selika? Tak, jubah tu abah nak pakai, hampa tolong pakaikan kepada abah bila abah mati nanti. Abah tak mau pakai lagi. Jubah tu khusus untuk pakaian abah masuk dalam kubur. Kita lah sebut anak kita meleleh ayak mata darah. Suami kalau abang kat isteri tu, mampus dia buat sorok baju tu sedia. Kan? Memang amalan orang terdahulu, mereka akan sediakan siap-siap. Nampak? Masuk bilik, buka almari, dia tengok kain kapan dia. Kain kapan ni lah nanti yang akan balut aku ni. Kan? Cuba buat tengoklah, moga-moga akan hasil ingat kematian kita kepada Allah Ta'ala. Nampak? Ada setengah ulama' yang saya pernah dengar, tok guru kita di Kedah, kain kapan dia letak belakang bantai. Nampak? Dan kain kapan tu kan, kain kapan kan kalau ni orang balut pasien dia menjadi macam bantai kan. Tidur atas kain kapan ni. Ulama kata tidur kalau jangan tidur, kita jangan tidur banyak liuk basi penuh. Kan? Jadi ulama tidur daripada cara depa lah. Kita pun boleh buat agak sekali-sekala tidur atas kain kapan ni. Nampak? Seram sejuk sebut ajak baik kain kapan ni. Dan kita pasal kita tak ada lagi kain kapan. Duk banyak baju jubah ya, tu pun tak pernah pakai lagi dalam hari ni. Baik. Jadi ini satu sunnah no, sunnah kita ialah ada kelengkapan mati tu, kita dah ada kelengkapan mati. Pasal apa? Dua sebab. Yang pertama mengingatkan kita kepada kematian, yang keduanya tidak menyusahkan ahli keluarga kita nanti ni. Nampak? Sediakan kapan, sediakan jubah yang kita sendiri nak pakai. Pesan lah, kena pesan lah. Tak kena pesan lah. Yang ibu pun sama, ibu kalau mati pakai apa dah? Baju kurung lah, tak kan? Ada pakaian tak? Jubah kan? Apa-apa lah kan? Jadi selika elok-elok, tak dalam mari, tulis kat tepi baju penyangkut tu, pakaikan jubah ni untuk mak nanti, bila mak dah tak ada. Mak dah selika elok dah ni. Mak nak pakai jubah ni nanti. Nampak? Jadi anak kita nanti ni, tapi kena habaq kat dia, jangan tak habaq. Dia tak tahu, tapi habaq siap-siap kat dia. Kurang-kurang dia ingat. Nampak? Ni bukan nak suruh semua mati. Bukan. Ini pesanan, wasiat. Saya pun kena buat benda yang sama. Kan? Ni isteri duk silka baju, tak nak pergi kuliah ya. Nak habaq ni baju ni duk kacau, ni duk dalam plastik ni sedok kacau. Nampak? Khair insya-Allah. Dan di antara, minta maaf, ada lagi yang mengingat kematian dengan cara menulis tulisan-tulisan di dalam rumahnya. Ingatlah kematian, ingatlah pemutus segala kenikmatan. Dengan demikian dia sentiasa ingat akan kematian. Dulu saya pernah cerita pada ibu ayah semua, orang beli replika dalam Shopee, replika kubur dalam Shopee, dia tak betul-betul atas dashboard kereta dia. Beli tu bukan dia, isteri dia beli. Pasal dia suka buat laju. Jadi tok lelaki, tok orang perempuan dia letak atas kereta tu. Jadi sungguh betul ya. Ingatlah orang yang tersayang. Orang tersayang tu dah duduk dah di rumah. Ni ingat ni kubur duk panggil ni. Nampak? Ada orang dia buat, dia ambil dalam Google bentuk batu nisan, dia buat dia punya wallpaper dalam handset. Ada. Dia tangkap gambar kubur mak ayah dia ke, boh dalam wallpaper handset ke. Baru buka-buka teringat mati sungguh. Nampak? Lagi dahsyat, dia save nombor tok laki dia, malaikat Israel. Tiap kali tok laki dia telefon, dia tengok ni malaikat Israel panggil ni. Kan? Tulis pergi lah. Moga ingat pada kematian. Khair. Dan di antara cara mengingati kematian adalah dengan menziarahi kubur. Tetapi ekoran kemajuan tamadun masa ini, umat manusia bebas bergaul antara lelaki dan perempuan. Banyak godaan dan syahwat untuk berbuat maksiat di samping hidangan makanan dan penampilan model pakaian. Dan perabot rumah yang indah telah menjadikan ramai umat manusia lalai daripada mengingati kematian itu. Dan di antara yang lain cara nak ingat mati apa dia? Ziarah kubur. Sebab tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Nabi kata, ziarahilah kubur. Apa dia ayat depan tu? Fa innaha tudzakkirul maut. Qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku telah melarang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha. Lepas tu aku bagi izin pula untuk kamu ziarah kubur.
Awal permulaan Islam, Nabi tegah para sahabat untuk ziarah kubur. Tetapi selepas daripada iman para sahabat tu dah kukuh, baru Nabi kata fazuruha, ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul maut. Kerana dengan sebab kamu ziarah kubur, kamu akan ingat kepada kematian. Nampak? Jadi tugas kita ziarah kubur ni apa? Pasal nak ingatkan kita kepada kematian. Sunat ziarah kubur lepas asar. Sunat. Ziarah kubur lepas asar dan lepas subuh. Lepas subuh dan lepas asar, sunat ziarah kubur. Nampak? Lagi baiknya ziarah kubur orang-orang yang soleh. Nampak? Tapi kalau tak ziarah kubur orang yang soleh pun, mana-mana perkuburan pun sunat kita ziarah. Lepas subuh dan juga lepas asar. Khair. Wahai sekalian kaum muslimin, di antara perkara yang paling bermanfaat untuk sentiasa mengingati perjumpaan dengan Allah adalah menziarahi kubur, mengikut aturan yang dibenarkan hukum syarak. Ini bermakna hendaklah kamu menziarahinya dan memberi salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum muqaddimun wa nahnu insyaallah allahiqun. Ingat tak panjangnya ustaz? Pendekkan sikit. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Pendek lagi. Assalamualaikum. Lagi pendek. Assalamualaikum. Tapi bagi comel lah Assalamualaikum tu. Tapi sunnahnya bagi salam seperti mana Nabi beri salam. Tak. Dalam setiap kali kita nak ziarah kubur, orang dah tulis dah salam kepada ahli kubur tu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ahlad diyar. Ahli-ahli yang duduk di dalam rumah tu. Minal muslimina wal muslimat, daripada kalangan orang Islam yang lelaki dan orang Islam yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang yang beriman di kalangan lelaki dan di kalangan perempuan. Antum muqaddimun. Hampa pergi dulu. Hampa dah pergi dulu dah. Wa nahnu insyaallah allahiqun. Dan kami ni insyaallah akan menyusul. Nampak? Jadi itu di antara perkara yang Nabi ajarkan ketika mana ziarah maqam. Tengok yang pertama, ulama kata apa? Hendaklah kamu menziarahinya dan memberi salam kepada penghuni kubur. Satu. Kemudian mendoakan mereka sambil mengingatkan diri kamu bagaimana mereka semasa dijemput oleh pemutus segala kenikmatan, iaitu kematian. Yang keduanya mendoakan kepada mereka. Nampak? Ini dalil kata penulis kitab kita ni menyokong tindakan orang ziarah maqam. Orang ziarah kubur boleh, tak ada masalah apa. Tapi ada setengah pihak dia tak setuju dengan perkara tersebut. Sedangkan kita ni ziarah kubur pasal apa? Kita mengambil dan menyahut labbaika. Mengambil seruan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Pasal kita ni tak tahu nak ingat mati macam mana. Jadi salah satu daripadanya kita ambil inisiatif untuk ziarah maqam. Nampak? Gitu. Jadi doa yang terbaiknya kalau kita ziarah orang yang soleh, kita baca apa? Allahumma inni atawassalu bi sahibil hadzal maqam. Ataupun Allahumma inni atawassalu bi sahibil hadzal qubur. Ya Allah Tuhanku, aku bertawassul dengan pemilik kubur ini. Tawassul ni amalan bid'ah. Bid'ah, pandai sebut bid'ah sangat ni, sahabat Sahad. Tawassul ni maknanya kita ambil wasilah. Seorang anak nak minta duit kat pak, pak ni garang nak mampu. Dia ingat malaikat Israel nombor 2. Nak minta duit kat bapak ni segan, takut. Jadi minta tolong mak, tolong Ustaz, minta duit kat ayah. Satgi kat sekolah esok, sekolah nak seorang RM20. Mak minta kat ayah sat duit. Kalau kita pergi minta, dua kemungkinan, dapat dan tak dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, mungkin disergah. RM20. Mari nak bagi dah. Tapi kalau mak yang pergi, bang, anak nak RM20. RM20 bagilah bang, oi. Dia nak guna untuk kebaikan dia. Ambil dia dompet. Mak pun ambil RM50. 20 bagi kat anak, 30 boleh kat dia. Jadi nak habaq apa di sini? Tawassul ni wasilah. Jadi kita ziarah orang yang soleh, doa Allahumma inni atawassalu bi sahibil hadzal maqam. Kan?
Satu lagi doa diajarkan oleh guru kita yang tercinta, Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir, ambil daripada Tuan Guru Syekh Dr. Yusri Hafizullah Ta'ala. Katanya baca Allahumma asri asrarahum alayya. Ya Allah, engkau berikanlah rahsia kepadaku seperti mana engkau berikan rahsia kepada orang ini. Kalau kita ziarah Imam Syafi'i orang yang alim. Orang yang alim, orang yang banyak ilmu fiqh. Jadi kita doa kepada Allah, moga-moga kalau tak kat kita, keturunan kita alim macam Imam Syafi'i. Saya insya-Allah ada rezeki bulan 2 ni nak pergi ziarah Mesir. Bulan 2 cuti sekolah pergi ziarah Mesir insya-Allah. Ibu-ibu kalau nak pergi bolehlah pergi. Bulan 2 ni. Sejuk. Dak, waktu tu dia dah hampir nak panas dah. 2 ke atas nak masuk 3. Bolehlah merasa siapa nak pergi ziarah Mesir. Ni bukan iklan ni saja nak habaq je. Tapi kan nak pergi maklum kat kita insya-Allah. Nak iklan nanti saya akan hantar dekat apa? Dekat cikgu lah, hantar kat cikgu lah. Cikgu pun boleh forward-forwardkan kok ada anak-anak pinak yang berhajat nak pergi insya-Allah. Baik. Terus bagaimana mereka harus rela tersungkur masuk ke dalam lubang yang penuh dengan kegelapan ini? Bagaimana jenazah mereka dikeluarkan dari rumah gedung istana? Padahal ketika itu mereka sedang makan dan minum, riang gembira bersama keluarga, memakai pakaian baru dan dalam keadaan gelak tawa. Terkadang mereka mati dalam keadaan memandu kereta mewah, memegang jawatan terhormat dan pelbagai kalangan menyambutnya dengan penuh gembira. Bahkan terkadang mereka sedang mendiami rumah mewah yang dikelilingi pengawal pasukan keselamatan lalu mati. Tidak hanya itu, terkadang seseorang mati semasa dikelilingi oleh orang ramai untuk menyambut kejayaannya. Malangnya kematian menjemputnya dan kemudian umat manusia mengkebumikannya di sini. Nampak? Kematian kita ni kita tak tahu. Hari ni kita duk sembang gelak tawa, esok tahu-tahu dia mati dah. Kan? Ada seorang penyusun kuliah di Masjid Al-Majidi, Masjid Kuning di Sungai Layak. Penyusun kuliah. Setiap kali asatizah dia pergi mengajak masjid tersebut, nama dia Haji Ismail, meninggal dah, baru sangat meninggal. Setiap kali orang pergi mengajak, Tok Guru pergi mengajak, lepas mengajak, lepas mayang isyak, dia akan tunggu dalam dewan makan sekali dengan ustaz-ustaz. Dia tak makan sebelum pada tu sebab dia nak makan dengan ustaz-ustaz. Dan isteri dan anak dia pun tahu dah, rutin harian dia ialah bermula daripada dia khidmat dekat masjid tu, dia tak pernah makan malam, melainkan makan dengan ustaz-ustaz. Nampak? Dia pernah berkhidmat dengan Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man ketika mana di Pahang, Jengkar suatu ketika dahulu. Saya pun di antara orang yang pernah sembang dengan dia. Setiap kali dia jalan layan anak-anak kita, dia panggil anak-anak kita ni cucu dia. Orang terakhir yang cerita, ustaz terakhir yang cerita, makan duk sembang gelak apa semua, duk cerita Haji Ma'in dia suka cerita. Duk sembang gelak apa, duk kongsi apa semua. Esok pagi tu tenat. Masuk hospital, meninggal terus. Nampak? Tuhan cabut sat ya. Ada yang lagi best lagi, masjid yang sama juga, Masjid Kuning juga, Tok Siap. Tugas dia tu katuk lampu masjid. Waktu lepas subuh, dia tunggu semua orang balik, dia tutup lampu masjid. Dia tutup lampu masjid, dia tutup kipas masjid. Orang terakhir yang jumpa dengan dia tu, kata-kata, sekejap jom kita pergi minum tak mana-mana. Tak apa, pergi dulu. Aku nak selesai tutup apa semua, kita jumpa. Selesai kawan tu naik motor balik, orang tak tahu macam mana, tapi dia jatuh meninggal dekat tempat, dalam kawasan perkangan masjid tu. Meninggal waktu tu juga. Maknanya orang terakhir kata antara khidmat terakhir dia ialah dia tutup lampu masjid. Nampak? Orang baru lepas sembang dengan dia, baru duk gelak tawa, meninggal dah esok ni. Jadi kita tak tahu keadaan kita mati macam mana. Lah kita duk tengok ni, saya tengok muka ibu ayah semua. Ibu ayah pun tengok muka saya, duk cakap. Tengok-tengok sekali habis kuliah 10.45 dapat tahu mati. Kelak apa tersepak tersadung. Bukan naik kereta lah, pasal naik kereta tu ada isteri dengan anak. Ni kita seorang-seorang lah. Tersepak, lagak longkang ke, jatuh, betul. Motor cikgu Mazuki langgar kepala saya. Jadi pi laki, takkan jatuh saja kan. Cikgu Mazuki waktu tu dia tak sedar. Dia pun langgar kita semua, dengar orang menjerit, dia cari tak jumpa, dia unduk balik. Langgar kali kedua, mati kali kedua tu. Baik. Saja dia nak bagi jadi cerita kan. Cikgu Mazuki dia tak gamak Dia bawa motor slow ya kan.
Gurau je insya-Allah. Tapi insya-Allah saya tak jadi hantu lah, insya-Allah saya tak kacau lah. Baik, teruslah. Di antara cara mengingati kematian, ni antara yang lain adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nampak? Bergaul dengan orang yang soleh pun di antara cara nak mati juga, cara nak ingat kepada kematian. Ni ibu ayah kena tanda belakang ni. Baca sekali lagi nanti. Tengok mana cara yang kita boleh ambil untuk ingat kepada kematian. Rancak menziarahi mereka dan menimba ilmu pengetahuan mereka. Sebaik-baik orang soleh adalah penuntut ilmu agama yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Mengkaji dengan makna tadabbur. Tadabbur Al-Quran dan juga memahami Sunnah. Sebab mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan layak untuk dikatakan sebagai hamba yang soleh. Di antara cara bergaul dengan orang yang soleh adalah menghadiri majlis pengajian. Nampak? Masya Allah, tabarakallah. Di antara cara bergaul dengan orang yang soleh, bukan jumpa pi salam. Tak. Tetapi ialah dengan menghadiri majlis pengajian, ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat, memohon doa mereka dan mencintai mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ni saya yakin semua orang menghormati Al-Fadil Ustaz Jufri Mahmudi, yakin dan pasti. Semua orang menghormati dia di asbab ilmu yang ada pada dia, mengaji dengan dia asbab ilmu yang ada pada dia, menjadikan dia salah satu daripada ikon dalam kehidupan kita dengan sikap dan akhlak yang ada pada beliau. Moga-moga kita semua boleh jadi macam beliau, amin. Nampak? Di antara cara bergaul dengan orang soleh adalah menghadiri majlis pengajian, ceramah, mendengar nasihat-nasihat, memohon doa mereka dan mencintai mereka kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan ikatan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Saja tanya, tanwin bertemu dengan ain, boleh dengar tak? Hukum apa ni? Izhar. Li ba'din aduun. Hukum apa tu? Tanwin bertemu dengan alif. Izhar. Izhar lah, jangan terkejut. Saja nak tengok ya. Sebab kadang-kadang anak-anak kita dia terlalu melagukan Quran, dia akan macam banyak li ba'din adun illal muttaqin. Nampak? Dia tak boleh beza izhar, idgham, dia tak boleh beza. Jadi moga-moga kita tak tergolong di kalangan orang tersebutlah. Pada hari itu sahabat-sahabat karib, al-akhilla ni sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Kerana tu kata Al-Imam Hasan Al-Basri, dia kata, serendah-rendah ukhuwah ialah berlapang dada. Setinggi-tinggi ukhuwah ialah al-ithar, melebihkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi nak cari sahabat yang macam ni. Dia boleh berlapang dada dengan kita. Dia boleh isarkan diri dia melebihi, dia boleh isarkan sesuatu yang lebih berharga melebihkan diri dia. Kalau bab makan, dia tengok bungkus ada lagi 3. Orang dalam tu ada 2 orang ya. Kalau dia ambil, kawan dia tak dapat, maka dia fikir kat rumah dia, bini dia boleh masak nasi kat dia. Pak Long ni isteri pun tak ada. Kalau dia balik, dia masak sendiri. Jadi lebih baik bagi kat dia pada ambil kat kita. Itu namanya isar. Kalau dalam tu ada 3 orang, ada orang muda, 2 orang tua. Kita orang muda kena mengalah. Bagilah orang tua makan berasa. Hak orang tua pula, kami ni tak makan dah kot. Bagi hak muda duk lawan isar lah, kali 2 bungkus duk atas meja tu, siapa pun tak ambil. Jangan dia macam tu. Ni kerja duk lawan tolak isar, siapa pun tak ambil, tak kena ambil. Cuma isar ni ialah setinggi-tinggi ukhuwah, setinggi-tinggi persahabatan. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, syair ni kalau tidak silap saya, pada siapa yang pernah sampai ke Mesir, dia nak masuk maqam Imam Syafi'i, dia akan tengok ada satu tulisan dia tulis dalam bahasa Arab. Tulisannya uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang yang soleh tetapi aku bukan di kalangan mereka. La'alli, bahasa Arab apa dia? Ini bahasa Melayu.
la'alli an anala bihi syafa'atun. Nampak? Dengan harapan semoga aku akan dapat syafaat mereka kelak. Jadi Imam Syafi'i kata, aku cinta orang yang soleh meskipun aku bukan golongan mereka. Dan inilah kata-kata Al-Imam Syafi'i yang saya hajatkan untuk ditulis di depan saya punya khat yang akan saya tulis di depan saya punya pintu masuk tempat pengajian saya. Moga-moga orang yang masuk dalam tempat tersebut mencintai orang yang soleh. Semua kita ni orang soleh belakang ni, alhamdulillah. Orang soleh tak mesti dia mengajar agama, tak mesti. Boleh jadi orang yang mendengar lebih soleh daripada orang yang bercakap. Sebab orang soleh ni bukan dilayan daripada ilmu tapi pada amal dia. Nampak? Kalau ada ilmu banyak tapi tak beramal, tak kira orang soleh. Nak jadi orang soleh dia kena banyak beramal. Baik, terus. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa akrahu min tijaratihil ma'asi, aku sangat membenci perbuatan maksiat walau kunna sawa'un fil bada'ati, meskipun kami terkadang sama-sama melakukannya. Aku cinta orang yang soleh meskipun aku bukan golongan mereka, dengan harapan semoga aku dapat syafaat mereka kelak. Aku sangat membenci perbuatan maksiat meskipun kami terkadang sama-sama melakukannya. Dia benci dengan maksiat walaupun dia tahu maksiat hak orang tu buat, kita pun buat juga, tapi tetap dia tak suka. Maknanya di sini nak habaq apa? Imam Syafi'i dia punya syair dia sangat halus. Halus sangat Imam Syafi'i punya syair. Tengok macam dia kata, ilahi las tulil firdaus si ahla. Nampak? Kalau kita fahami tu, seorang Imam Syafi'i kata apa? Teringin nak masuk syurga tapi rasa tak layak. Nak masuk neraka tak sanggup. Nampak? Imam Syafi'i dia punya syair dia halus ya. Nah habaq kata tu tawaduk seorang ulama. Nampak macam ni dia kata, aku kasih ke orang soleh tapi aku bukan di kalangan mereka. Moga-moga orang soleh yang kita duk berdamping, yang kita duk kasih, yang kita duk sayang, yang kita duk khidmat ni, suatu hari nanti kalau tempat depa dalam syurga, depa pandang kita, depa tengok mana Cikgu Mazuki hak jadi pengurusi masjid aku dulu ni. Duk di sana, mai kita duk rumah sebelah. Atas dunia kita boleh duduk berjiran, dalam syurga kita duduk berjiran sama. Nampak? Ni mana-mana hak duduk sekali dekat pondok-pondok, mai kita buat pondok Darul Faizin dalam syurga pula. Seronok tu. Jangan lupa buat pondok saya satu lah. Saya bukan kontraktor, tolong buat satu lah. Kan? Jadi grant tu grant masuk nama lah. Grant kongsi. Saya nak habaq apa di sini bahawasanya Imam Syafi'i dia punya syair dia halus ya. Halus-halus tu nak habaq hantar, sungguhlah aku ni orang yang buat maksiat tetapi aku tetap cinta pada orang yang melakukan soleh. Tetap aku sayang pada orang soleh. Tu nama kata orang ni orang yang tawaduk pada dunia Allah. Nampak? Kedua, tadi yang pertama dia apa ni? Kedua, memahami Al-Quran, sentiasa bersama Al-Quran, menghafal apa yang termampu daripada Al-Quran di samping mengamalkannya. Tu dia ada banyak. Yang pertamanya apa? Memahami Al-Quran dengan cara apa? Tadabbur Al-Quran. Yang kedua, sentiasa bersama Al-Quran, ataupun bahasa mudahnya musahabah bil Quran. Ma'ayisyah bil Quran. Hidup dengan Quran. Kalau kita boleh luangkan masa 30 minit dengan handset, maka jangan lupa luangkan masa juga dengan Quran walaupun 10 minit. Bahasa dia walaupun tidak adil, masa yang kita bahagikan kena ada masa kita dengan Quran. Kalaulah kita bangun pagi, benda pertama kita tengok handset, tidak ada langsung halangan untuk kita tengok handset. Meskipun kita duk tengok Facebook, tengok Instagram, tak apa, tak ada masalah apa. Lepas tu kita bangun ambil ayat sembahyang, kita sembahyang subuh. Jangan lupa luangkan juga masa kita dengan Quran dalam sehari walaupun 2 minit, 3 minit. Tuhan tak tanya kam, Tuhan tanya kaif. Ulama zaman sebut Tuhan tak tanya kam. Kam ni apa dia? Berapa? Tapi Tuhan tanya kaif, bagaimana. Nampak? Dengan Quran Tuhan tak tanya berapa ayat baca hari ni, Tuhan tak tanya. Tuhan tak tanya berapa kali baca Quran hari ni, Tuhan tak tanya. Tapi Tuhan tanya baca tak Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Quran? Tuhan tanya yang tu ya. Jadi sekurang-kurangnya tak boleh ambil lepas sembahyang, cari mana-mana waktu, handset kita pegang, Quran pun kena pegang. Raikan kedua-duanya. Dah kata handset tu keperluan,
Kalau dalam ilmu aulawiyat, dia ada daruriyah, dia ada tahjiyat, dia ada tahsiniyat. Daruriyah ni, benda ni kalau tak ada, mampus kita. Macam ayat. Macam ayat. Ayat ni daruriyah. Kalau tak minum ayat, boleh mati kita, boleh mati kering. Ayat ni jadi keperluan dalam kehidupan kita dalam sehari. Maka Quran pun jadi daruriyah. Quran dia bukan tahjiyat. Tahjiyat ni kalau hajat kita ambil, tak hajat tak payah ambil. Bukan, Quran bukan tahjiyat. Tahjiyat ni macam apa? Handset, kereta. Tahsiniyat, benda yang menambah. Contoh, rantai mah. Dah pakai dah rantai. Rantai dah ada. Walaupun rantai tu murah kita beli zaman dulu, Zulian. Dah ada dah rantai. Tak perlu cari dah. Nak tambah berapa rantai banyak-banyak. Tu tahsiniyat. Benda yang hias pada diri dia, tak perlu. Yang kita kena utamakan daruriyah. Yang kedua baru tahjiyat. Tahjiyat ni benda yang kalau hajat kita ambil, tak hajat kita tak ambil. Minuman tak boleh macam tu. Minuman kena ada sedia. Nampak? Minuman kena ada sedia supaya penguat untuk kita buat ibadat. Khair, sikit lagi. Kita perhabis tajuk. Kita habis ni, untuk tajuk ke depan ni kita berhenti. Allah, tak ada juga. Baik, terus sikit lagi insya-Allah. Orang soleh berkata, tapi kena ingat menghafal apa yang termampu daripada Al-Quran. Hafal juga 2-3 ayat daripada Quran. No? Orang soleh berkata, dahulu aku sering membaca buku-buku nasihat dan penawar hati. Namun setelah aku bandingkan dengan Al-Quran, ternyata memang tidak sehebat Al-Quran. Al-Quran hebat daripada buku-buku nasihat. Jika Al-Quran meresap ke dalam hati yang suci dan bersih, dia pasti memiliki kesan yang amat luar biasa. Oleh kerana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maksudnya bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ketiga, pendekkan angan-angan. Kalau disebut oleh Nabi SAW tulul amal, panjang angan-angan ni orang yang binasa, orang yang panjang angan-angan. Dia selalu berangan. Tak boleh, berangan pun tak boleh juga. Berangan ni kadang-kadang boleh lah, jangan terlalu berangan-angan sangat tanpa ada usaha. Teringinya, tapi usaha tak ada. Nampak? Tulul aman. Ketiga, pendekkan angan-angan. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kedua bahuku sambil berkata, jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang asing atau bagaikan orang yang sedang bermusafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Itu hadis dia. Al-Imam Sayyiduna Ibnu Umar sering berkata, apa yang patut kamu lakukan pada waktu pagi, janganlah kamu tunggu waktu petang. Dan apa yang patut kamu lakukan pada waktu petang, janganlah kamu tunggu pada waktu pagi. Gunakanlah kesihatanmu dengan baik sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah dengan baik kehidupanmu sebelum datang kematian. Idza asbahta fala tantadirul masa. Bila waktu pagi jangan tunggu waktu siang. Bila waktu pagi jangan tunggu waktu petang. Kita waktu pagi patut padan kita baca Quran. Lagi siang, petang lagi ikut baca Quran. Nampak? Tengok petang pun tak baca Quran. Bila sampai waktu petang, patutnya baca Quran. Kita kata apa esok pagi baca Quran. Tak baca Quran. Pasal apa? Duk tangguh. Wala tantadiru. Jangan nanti. Bila benda baik nak buat, kena segera. Benda baik nak buat, kena segera. Itu satu tuntutan. Sebab tu dalam perkara isti'ajal, pada perkara yang dicepat-cepatkan ini, ada 5 perkara yang tak boleh 5 perkara yang dibenarkan untuk bercepat-cepat. Kita dah bincang sebelum pada ni. Ulama tambah satu lagi dalam bab ibadat, kena cepat. Dalam ibadat kena cepat. Jangan tangguh. Nak sedekah jangan tangguh, bagi dulu. Kesan pikat kemudian. Lagi baik bawa RM10. Selalu duk sedekah RM1. Bagi RM9, ambil RM1. Selalu kita bagi RM1, kita simpan RM9. Kali ni bagi RM9, simpan RM1. Kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, dia kata, lagi banyak kita beri dengan apa yang tinggal pada kita tu sikit, lagi banyak Tuhan beri, dan Tuhan pada sisi Tuhan tak pernah kurang. Jadi Tuhan akan bagi banyak seumpama banyak mana kita bagi. Nampak? Kita baca laju insya-Allah. Wahai sekalian kaum mukminin, muslimin, segerakanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Orang yang bersiap sedia menghadapi kematian adalah orang yang sentiasa segera bertaubat dan selalu memperbaharuinya. Al-A'mash, seorang ahli hadis terkemuka di zamannya, tak kala menjelang kematiannya anak-anaknya menangis, lalu dia cuba menenangkan mereka sambil berkata, janganlah kamu menangisi diriku dan janganlah kamu berasa bimbang terhadap keadaanku. Demi Allah, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam solat selama 60 tahun. Ayah nak yakinkan anak, jangan risau, jangan duk risau, tempat ayah ni selamat dah insya-Allah. Pasal apa? Ayah tak pernah tinggal takbiratul ihram bersama dengan imam selama tempoh 60 tahun. Maknanya tak biasa masbuk. Kita ni tak larat nak masbuk dah. Kadang masbuk hujung-hujung tahiyat akhir. Nampak? Nah, jadi Al-Imam Al-A'mash, seorang ahli hadis yang sangat menjaga ibadah solatnya. Ketika Sa'id bin Al-Musayyab bergelut dengan sakaratul maut, dia berkata, segala puji bagi Allah, setiap kali azan dikumandangkan sepanjang hidupku, iaitu selama 40 tahun, maka pada yang sama aku pun sudah hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi nama Sa'id bin Musayyab, azan saja, azan waktu bila saja azan dalam hidup dia selama 40 tahun, masa tu dia dah ada dalam majlis bersama dengan Nabi SAW. Kita tunggu azan baru bersiap nak pergi masjid. Nampak? Sahabat Nabi sebelum azan dah ada majlis bersama dengan Nabi SAW. Boleh kata kita tak tahu mampu buat ke tidak. Ni namanya pengajaran ilmu dan ibrah. Mereka ini adalah golongan yang sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian dengan melakukan amal soleh dan taubat betul setiap pagi dan petang. Sayyidina Amir bin Sabit bin Al-Zubair sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mati dalam keadaan baik. Tak kala ditanya mengapakah dia sentiasa berdoa demikian, jawapannya adalah, aku berdoa kepada Allah semoga dia mematikan aku dalam keadaan sujud. Tidak lama kemudian pada suatu hari, Amir, amin moga-moga saya, mengerjakan solat maghrib dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya tak kala sujud pada rakaat yang terakhir. Alangkah bertuahnya orang-orang soleh itu, amin. Kita minta moga-moga mati kita mati dalam keadaan sujud. Nampak? Kalau mati dalam keadaan rukuk, lengah sikit. Mati sujud okey sikit. Tak. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan rukuk ikut nah. Kalau mati rukuk lagi dia kerah, pala bubuh dulu. Mati sujud dia relax sikit. Nampak? Banyak orang kita tengok dalam video mati sujud. Alhamdulillah. Mati nak sujud pun dah. Dia nak sujud, nak turun pergi sujud, peram tempang. Alhamdulillah mati baik. Nampak? Kita tak tahu mati sujud ke mati apa. Mungkin mati sujud juga. Keluar nak api, aircon safe, jalan-jalan tersadung, pak jatuh, kepala jatuh dulu, sujud juga, tapi sujud depan aircon safe, tu pun salah kiblat kan. Sementara kematian orang lalai selalunya mereka mati dalam keadaan berbuat maksiat dan kejahatan. Para ulama telah menceritakan beberapa kisah tentang kematian mereka yang amat menyedihkan itu. Ada di antara mereka yang mati ketika sedang menyanyikan lagu kepada seorang kenamaan dan dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Negaraku mati. Ayat yang terakhir orang dengar dia sebut negaraku. Tak tahu kan. Tu mujuk negaraku. Kalau lagu zaman lah kan. Tak kesudah lagu dia. Tak tahulah lagu zaman lah macam mana. Ada lagi yang apabila disuruh mengucap la ilaha illallah, dia membalas jawapan dengan mengatakan 5 kali 6 sama dengan berapa. Dia duk kira paroik lagi waktu ni. Dia duk kira nak bagi harta lagi. Setiap kali ahli keluarganya menyuruh supaya membaca kalimat tauhid, maka pada waktu yang sama dia terus menjawab dengan soalan matematik sehingga dia meninggal dunia. Ni guru matematik. Hak duk dalam ni guru matematik peringat guru. Kalau dia ahli sejarah lagi jam. Geografi berapa besar Melaka, besar mana dah, berapa kilometer tu duk fikir tu. Oleh yang demikian ada pepatah yang mengatakan, sesiapa yang terbiasa melakukan sesuatu semasa kanak-kanak lagi, maka pada hari tuanya pun itu dia akan tetap melakukannya kebiasaan yang serupa itu, bahkan hingga kepada kematiannya.
Jadi saya mengalu-alukan saudara-saudara sekalian supaya memperbanyakkan baca Al-Quran dan pelbagai jenis zikir dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu semua dalam keadaan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Wallahu Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Jadi boyah yang dimuliakan oleh Allah, kisah-kisah yang dalam ni saya cadangkan lepas ni baca sekali lagi dan buat tanda. Ini kisah pasal apa dan tulis pengajaran. Ini kisah pasal apa, tulis pengajaran. Ini kisah pasal apa, tulis pengajaran. Kadang bukan untuk diri kita tau. Untuk cucu kita nanti ni. Dia tarik buku kita nanti, dia baca saja, dia main rumah kita. Dia tengok-tengok. Kadang-kadang dia tak tengok pun hak duk panjang jela ni. Dia tengok apa ringkasan daripada hak panjang. Siapa tulis itu kita. Nampak? Jadi, yang terakhir tadi menarik. Pasal apa dia pesan pada kita? Banyak mana suatu benda kita ingat atas dunia, waktu itulah yang kita akan ingat sebelum kita mati. Seperti mana diceritakan oleh guru kita yang tercinta, sebagai penutupnya ialah, ada seorang budak, ada seorang anak murid, dia tanya kepada guru dia, wahai guruku yang tercinta, macam mana cara aku nak bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Ajarkan kepadaku wahai guruku yang tercinta. Jadi nak jadikan cerita, guru dia kata, satgi malam main rumah. Anak murid dia semangat pergi rumah. Pergi rumah, tok guru dia jamu makan. Jamu makan, ayah tak bagi. Jamu makan. Dia pun makan sampai kenyang. Dia tanya tok guru dia, wahai guruku yang tercinta, bila nak mula ajak tentang mimpi Rasulullah? Guru dia kata, tak apa, balik dululah. Ayah jangan duk minum. Dia duk heran lah, tadi makan tak jamu ayah. Lepas tu masa balik, tak bagi anak murid minum air. Anak murid dia tu ada peluang minum air? Ada. Dia keluar, dia boleh singgah pergi beli Teh Life, ataupun dia boleh singgah pergi mana-mana, apa nama tu, apa dia, tanduk orang tu, kan, Starbucks. Bila dia tak beli, dia tak singgah beli. Dia terus balik rumah, ingat arahan guru dia. Pasal guru kata, kalau nak mimpi Rasulullah, ikut cara guru dia. Sampai di rumah, dia pun duk fikir, tadi makan, okey makan, tak bagi minum. Hak tu ke amalan nak mimpi Rasulullah? Dia duk fikir. Sambil duk fikir sampai dia lena. Bila dia lena, dalam mimpi dia ada mimpi. Dia pergi bazar. Dekat bazar semua orang jual ayak. Semua orang jual ayak. Dia tengok ada ayak. Ada ayak, ni ayak. Waktu tu dalam mimpi dia boleh beli ayak tak? Boleh, tapi dia tak beli ayak. Pasal apa? Pasal dia duk ingat pesan guru dia tu, jangan beli ayak, jangan minum ayak. Sebab kalau beli saja tak mustahil mesti dia minumnya dalam mimpi pun. Jadi dia pun tak apa, tak beli. Dia terbangun tidur. Bangun tidur, dah agak dah tak minum air daripada malam, dah pagi dah. Tapi disebabkan dengar arahan guru dia, dia pun pergi jumpa guru dia. Wahai guruku yang tercinta, boleh tak kalau pagi ni ajarkan kepada saya macam mana nak mimpi bertemu dengan Rasulullah? Guru dia kata, semalam mimpi apa? Malam mimpi ayat. Pasal apa boleh mimpi ayat? Dah pasal duk teringat ayat lah. Datuk guru tak bagi minum ayat. Nampak apa hikmah ada di sini? Kalau sebelum tidur kita duk ingat ayat, dalam mimpi pun kita mimpi ayat. Tapi kalau sebelum tidur kita ingat Rasulullah, insya-Allah dalam mimpi kita pun kita akan ingat Rasulullah, dan kita akan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Mohon ampun dan maaf makan masa yang lebih panjang. Saya minta maaf lah, saya tak apa nak nampak sikit mata silau, spek mata hilang. Kan? Jadi moga-moga Allah Taala gantikan spek mata yang lebih baiklah. Dan yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nad'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farid jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqimu ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.